Assalamualaikum. Selamat malam-malam kepada semua peminat channel Hobi Mak Kedah. Alright, so hari ni kita bersiaran pada waktu malam, agak lain dan luar kebiasaan channel Hobi Mak Kedah, sebab tak pernah kita berkonten di dalam keadaan gelap macam ni. Sebabkan apa? Okey, aku macam mana nak cakap? Sebetulnya aku sekarang dalam keluarga dalam keadaan tengah dilanda kesedihan juga sebenarnya. Okey, benda yang aku tak mau jadi, dan aku tak sangka boleh jadi, terjadi. Jadi kita apa-apa pun kita kena berhati-hati dan sentiasa waspada. Setiap gerak-geri kita harus berwaspada, harus hati-hati dan jangan ingat benda tu tak jadi. Okay guys, atas izin di atas pasti akan jadi. Okey, kalau hampa penonton yang orang Islam, harus percaya. Yang bukan Islam pun aku yakin depa punya kepercayaan pun macam tu jugalah. Okey, so apa yang aku nak cerita ni? Okey, aku tak mau sambung lagi panjang. Okey, hampa layan dulu. Aku dah sediakan ni, berita ni keluar dekat Metro, aku tak pasti, tapi Cosmo, surat khabar Cosmo memang ada keluar minggu lepas tak salah aku, sebab hari ni hari ke-11, maknanya 2 minggu lepas dah keluar, 12 hari bulan 12 tak salah aku. Okey, alright, so hampa layan dulu. Okey, layan dulu. So cute. So weird.
Okey, misi menyelamat ya. Misi menyelamat. Ni pasukan anjing penyelamat pun turun juga. Anjing penyelamat pun turun juga. Pasukan bomber pun turun juga. Misi menyelamat, mencari mangsa yang telah hilang di Sungai Perak. Mencari mangsa yang telah hilang di Sungai Perak. So, anjing pun pakai jaket tu. Nampak tu yang duduk depan tu anjing tu. Itu dah terbaik lah. Misi menyelamat di Sungai Perak. Apa dah layan dah cerita ya. Okey. Begitulah macam mana tajuk yang aku buat, thumbnail tu. Jadi itulah cerita dia pasal adik ipar aku. Aku pun tak sangka benda ni terjadi. Okey, kita masuk cerita. Hari Sabtu malam minggu. Masa tu dalam pukul Mereka turun dalam pukul 2 pagi. Di Pekan Teluk Intan. Mereka naik dekat JT Pak Ali. JT Pokok Pak Ali ataupun JT Pokok Asam, aku tak pasti. Tapi area Pekan. Bot 5 kuasa kuda, enjin 5 kuasa kuda. Bot 14 kaki ke 12 kaki, aku rasa 12 kaki. Mereka naik 2 orang saja. Waktu tu hujan. Time mereka turun tu hujan lebat. Okey. Jadi adik aku ni antara yang berpengalaman kat. Dia pernah turun dengan aku. Aku pernah guide dia. Aku pun baru lagi dalam Mancing Udang ni, tapi dia orang sana lah. Mana dia faham bab keadaan ayak, keadaan situasi semua. Tapi cuma satu sebab dia tak boleh berenang. Okey, tak apa. Nanti lagi kita cerita yang mula-mula dulu. Okey, hujan tak terlalu lebat, tak terlalu slow. Okey. Jadi depa bila dah hujan, kita akan mancing kat belah tepi. Kita tak akan main kat tengah. Hujan, nak mampu duduk tengah kan. Okey, depa mancing tepi. Carilah tepi spot cantik kan. Kalau udang galak makan, kita akan berhenti lek. Bila udang tak makan, tak galak, kita ubah tempat. Okey. Jadi sampai satu spot. Okey, spot ni asal lagi aku ada video aku dekat sana. Sekejap lagi hampa tengok video ni. Okey. Jadi alhamdulillah. Jadi spot ni spot kilang buat kapal dekat Pekan Teluk Intan. Kilang buat kapal yang pertama, yang bukan pertama dekat Teluk Intan, tapi dia sepanjang sungai Teluk Intan ni nak ke hilir tu, sampai ke Batak Rabik, Batu Limau tu banyak kilang buat ni. Tapi yang pertama, okey, depa sampai kat spot tu. Spot tu kalau spot tu kalau geng-geng dalam channel Mak Kedah ni yang biasa mengai kat sana, mesti tahu keadaan dekat situ. Ayak dia bila pasang, dia akan pasang, dia patah balik, dia pusing, dia pasang, dia tendang balik. Itu berpusar ayak kat situ dalam. Lepas tu
Dia orang panggil apa, dia ada lubuk, dia ada kawah-kawah tau. Situ ada batu, ada kayu kat bawah tu. Sebab tu ayak tu dia jadi macam tu. Nak bak mai. Okey. Jadikan cerita pada waktu tu depa mengai, depa parking boot dekat bawah pokok berembang. Ayak masa tu tengah sorong pasang, slow-slow naik. Hujan dah gerimis-gerimis. Okey. Jadi masa waktu tu depa 2 orang. Masa depa mancing tu 2 orang. Okey. Adik aku tekong lah, dia bawa boat. Member lagi seorang ni, kami panggil dia Abang Mat. Dia berumur 41-40-an. Okey, dia berada di hadapan lah. Okey, seorang kat belakang, seorang depan. Jadi saya pasang ni, aku rasa dia akan parking melintang lah kan. Selalunya kebiasaannya. Okey, jadi masa tengah duk syok mancing ni, tiba-tiba buah berembang, yang betul buah berembang yang orang duk mengai patin tu. Okey, buah berembang tu jatuh kat dalam sampan depa. Buah berembang ni jatuh kat sampan depa. Mula-mula aku ingat cerita adik aku, 2 ke 3 biji. Okey, jatuh pupu. Tapi Abang Mat ni dia cuba tegur, jangan kacau. Kami tengah mengai, kami nak cari rezeki dan piduk jauh-jauh. Okey. Tetapi lepas selang beberapa minit, jatuh lagi buah berembang tu. Dan Abang Mat ni mula bersuara tinggi dan mengeluarkan kata-kata kesat. Okey. Dia kata apa? Hang, aku dah cakap jangan kacau, hang kacau juga. Kalau hang berani, hang tunjukkan diri hang, mai sini. Aku nak pijak. Aku nak pijak. Guys, itu satu-satu perkataan aku susah nak bang. Aku susah nak kata tu. Perkataan tu tak boleh keluar dari seorang mulut pemancing, pemburu ataupun sesiapa saja, camping pun kan. Sebab aku dah banyak melalui benda-benda ni daripada zaman sekolah lagi. Kalau orang Kedah, kalau belah-belah Yan, Gunung Jerai tu tahulah kan. Gunung Jerai tu bukan sembang kemas. Aku sekolah rendah, aku dah panjat daripada kaki bukit sampai atas. Aku dah naik dah. Masa bukan rumah sekolah, masa dalam persatuan dekat sekolah menengah dulu pun kami buat macam tu. Ramai yang tak jaga mulut, turun kena histeria, kena masuk. Okey, so balik pada cerita tu. Selepas pada kejadian tu, okey, keadaan masih tenang, tak ada apa-apa lagi. Abang Mat ni, aku dengar cerita dia cuba suluh atas pokok kan, tengok mungkin monyet ke kan, tapi mustahil monyet malam-malam. Dia suluh dan kemudian disuluh di dalam di darat. Dia orang di tebing suluh di darat, di kawasan lumpur-lumpur ataupun yang ada pokok-pokok bakau kecil kan. Dia suluh, dia nampak susuk tubuh hitam guys. Seseorang bersusuk tubuh manusia sedang berdiri dan sedang melihat depa ni tengah mancing. Jadi dia tunjuk dekat adik ipar aku tak nampak satu apa pun, dia tak nampak. Dia cakap ada. Jadi masing-masing dah tak sedap hati, dan mereka ambil keputusan untuk pindah ke 3 suku ayak. Mereka tak boleh pindah sebab kat situ masa tu udang tengah galak makan guys. Memang tengah galak
Siapa? Udang tengah makan. Jadi kita bila seorang pemancing ni kan, main lah benda apa pun, bila udang tengah makan susah nak pindah. Kita niat kita turun tu, nawai tu kita memang kita nak cari udang, kita tak mau cari penyakit kan. Tapi bila udang makan, kita akan stay kat situ lah. Okay. Lepas tu adik aku ubah ke 3 skor ayak, maknanya ke tempat yang dalam lagi lah, ke tengah sikit, bukan tengah sangat lah. Lepas tu mereka dah angkat saw, dah nak ke tengah. Okey, masa dah mereka kat tengah tu, nak dijadikan cerita inilah bermulanya detik-detik tragedi ngeri lah dekat sahabat kepada adik ipar aku dan juga keluarga aku lah. Okey, pada masa itu Abang Mat ni tak balance. Dia duduk di sebelah kanan ke kiri aku tak pasti, tapi depa ni macam duduk berat sebelah. Kemudian Abang Mat ni jatuh, bot sengit, ayak masuk. Kemudian adik ipar aku pun jatuh sekali. Maka dalam keadaan tu sangat orang kata kelam kabut lah, dengan adik ipar aku tak pandai berenang kan. Lepas tu Abang Mat ni pun adalah orang kata apa, kali pertama dia mengair udang. Sebelum ni dia main-main kolam ya. Jadi situasi masa tu sangat terkejut kan. Uish, kalau bagi aku lah, aku insyaAllah, aku yalah, kita orang kampung boleh berenang, tapi kalau aku diletakkan pada masa tu pun aku panik juga. Sebab bila kita sungai mancing udang, otak kita fikir di mana ada udang, di situ ada apa? Ada apa guys? Apa boleh jawab? Okey. Yang tahu, yang tak tahu senyap. Yang tak tahu pergi tanya orang tu. Okey. Ada Sungai Teluk Intan ada, tapi jangan kacau, jangan ambil anak dia. Okey, aku nak cerita sikit kat sini kepada orang-orang tu, jangan ambil kat anak dia. Aku tahu dekat area Sungai Durian tu hampa duk pergi ambil anak dia. Sebabkan hampa dia duk kacau semua nelayan, orang nak mengai semua susah. Hampa duk pergi ambil anak dia, duk pergi jual. Lepas tu duk kacau. Tak ada otak lah. Pi lah tempat lain. Banyak orang belah Sabah apa semua pi kacau. Pi ambil sana kalau apa berani sangat. Duk main kacau sini. Orang nak mengai udang, nak cari rezeki pun susah. Okey, tutup cerita tu. Okey, jadi terbalik. Abang Mat ni, aku diberitahu Abang Mat ni berenang. Dia boleh berenang. Dia dah selamat sampai kat tebing, duduk kat tebing. Adik ipar aku, bot dah terbalik. Ayak masuk, mungkin dia pun nak cuba naik, tekan dan terbalik. Okey, adik ipar aku ni dia cerdik. Dia capai dekat sampan tu. Okey, dia capai kat sampan. Jadi dia pepau kat sampan. Si Abang Mat ni panggil dia, Mai, kau berenang sini sekali. Sini tak dalam, depan tu dalam. Tapi adik aku ni memang dia tak boleh berenang, dia tak yakin. Mana kalau dia berenang malam tu, mungkin dia tenggelam. Jadi disebabkan orang kata kawan, sahabat kan, jadi dia yakin dia boleh berenang, ambil adik ipar. Dia cuba berenang lagi sekali, dia patah balik. Semasa dia berenang nak sampai ke sampan tu, ayak tengah pukul naik dan dia dibawa arus. Dia tak menuju tepat dekat sampan. Mungkin kaki krem ataupun dia penat. Ayak tengah sepok muka kan, lepas hujan pula, mungkin arus tu agak laju. Kadang atas lu, bawah laju. Dia sepok muka dan dia tenggelam di depan mata adik ipar aku. Beliau juga tak dijumpai selama 10 hari guys. Sudah 10 hari. Aku buat video, patut aku nak buat awal video ni, tapi sebabkan kekangan masa aku tak dapat buat video awal.
Jadi 10 hari dah guys. Macam-macam usaha dah buat. Pihak bomba dah turun, polis Jepam kan, semua turun, siap pakai drone, tak jumpa. Guna pawang-pawang sungai dah tenggelamkan bantai supaya mayat naik bantai. Itu ada unsur-unsur mistik sikit lagi aku cerita. Okay. So balik cerita tadi, dan adik aku dihanyutkan sejauh 3 km. Kalau hampa tahu, kat sana ada satu kapal pasiak kan. Okay, so dia tragedi tu jadi dekat kapal kilang buat kapal, dan dia dibawa, dihanyutkan sampai ke kapal ambil pasiak. Jauh tak jauh guys. Lepas pada tu okay, nak jadikan cerita macam mana adik aku selamat. Masa dia tengah berhanyut tu, dia jumpa satu kumpulan Cina tengah mancing kat tepi. Cina tu tak perasan, tak nampak. Dia dah panggil lah, tolong, saya punya kawan lemah, dia tak nampak. Okay, dia berhanyut lagi. Sampailah di Mahkamah Lama di Pekan Teluk Intan. Dekat situ ada geng-geng Melayu mengai kat tepi. Ada video sekali lagi, aku tunjuk video aku ada. Jom. Alright guys, okay, kita dah sampai kat tempat yang kalau diikutkan cerita kemalangan dia jadi macam ni lah. Dia punya jalan cerita dia tu. Okay, sini tempat pemancing. Nampak ni, dia punya pancang-pancang dia pemancing kat sini malam tadi. Okay, ni Mahkamah Lama. Sekarang ni ayak menyosong surut. Okay, hampa nampak tu. Kalau hampa nampak ada satu tempat kilang kapal, buat kapal yang kat sana. Katanya berlaku kapal karam tu, bot karam terbalik kat sana dan ayak bawa sini. Jadi itulah, daripada sana lemah, tak tahulah macam mana keadaan masa tu. Jadi apa pun kita doa, harap semua yang selamat lah ya. Okay, hari dah hujan lah, aku lari dulu. Sampai sana, lepas tragedi tu aku dapat call tu, aku shoot balik Teluk Intan. Okay, okay, kat mana tadi? Okay, dia nampak, alhamdulillah lah, masa tu gelap guys. Sungai mana ada lampu trafik apa, tak ada lampu tepi jalan pun tak ada. Jadi dia gamit-gamit, dia suluh. Allah Akbar, bot terbalik. Lepas tu dengan segera dia telefon Balai Bomba Teluk Intan. Kemudian dia cerita panjangnya umur adik aku ni. Bomba tu jumpa dia dalam, dah lepas subuh, dah nak apa matahari tu dah nak naik dah. Matahari tu dah nak naik dah. Lepas tu bomba tu bila jumpa dia, bawa dia ke tepi. Dia tanya, kau pergi mana kan? 1 jam kami pusing lah kawasan ni, tak nampak hang. Dia tutup guys, dia tutup. Jangan tak percaya kan, dalam Quran pun kena percaya. Dah cakap kita ni hidup saling bersama. Okay, yang silap jalan akan ikut jalannya, yang pandai jalan akan ikut jalan yang baik lah. Jadi alhamdulillah adik aku dapat diselamatkan. Dan masa tu orang kata sudah jatuh tertimpa tangga. Dia ditahan di Balai Polis Teluk Intan untuk disoal siasat. Sebab bila jadi kemalangan macam ni, saksi tak ada, polis dia akan buat siasatan dulu. Sebabkan mungkin ada unsur jenayah. Jadi hari kedua adik aku dibebaskan sebab atas soal siasat polis. Jadi tak ada kaitan dengan kes-kes jenayah. Memang ini kemalangan. Okay. Jadi pihak bomba masa tu buat
pencarian, siap dive, selam 2-3 kali dia orang buat selam di tempat yang pertama dia lemas, dan di kawasan sekitar ni dengan tu lah. Sedih guys, masa aku sampai tu aku jumpa wife Abang Mat tu duduk peluk Yasin, dia baca kat tepi sungai. Yalah, mana tak sedih, dia ada anak 3 orang. Itu aku susah nak gambarkan lah guys. Minta doa dijauhkan lah benda-benda ni. Jadi benda ni tak habis kat sini guys, ada lagi kita sambung lah. Okay guys, kita sambung lagi. Benda ni aku rasa kalau aku di tempat-tempat tu tak boleh fikir, mesti aku jam road kan. Sangat orang kata menguji, susah guys. Okay, jadi aku sampai kat situ keadaan sangat suram kan. Menangis kat sana, menangis kat sini. Dengan bini aku pun menangis. Yalah, adik dia jadi macam tu kan. Kakak mana yang tak sedih guys. Aku sebagai abang ipar pun aku memang ngam kan dia. Kami mengai sesama, mengai kolam seksyen 24, mengai udang sesama. Sebelum ni tak ada masalah. Aku kalau turun dengan dia, aku tekong lah. Okay. So jadi masa tu aku tunggu daripada pagi sampai petang, sembang dengan pihak polis kat sana apa semua. Okay, so dia cakap jangan risau, ni prosedur, simple prosedur, tak ada apa. Jadi esoknya dilepaskan. Jadi bila sampai aku ambil dia bawa balik. Okay, bomba dan jepam masih buat pencarian. Sampai hari ni aku dengar katanya last, hari yang ke-10 ni adalah hari last. Sedih juga guys, hari last diorang nak buat pencarian. Mungkin prosedur diorang aku pun tak tahulah. Kalau cerita kat sini sedih kot. Okay, dia macam ni lah, senang cerita. Kita straight lah kan. Okay, aku harap dia hidup. Okay, hampa dalam ni pun doa. Dia bukannya kita tak mau letak lagi dia ni orang kata arwah ke apa, tak kan. Mungkin dia tenggelam masa tu, mungkin dia naik balik, ada orang jumpa dia hilang ingatan mungkin. Ataupun dia naik ke darat, dah ditutup laluan dia tak nampak jalan nak balik. Kan. Segala kemungkinan boleh jadi sebabkan tak jumpa. Tapi andai kata benda tu terjadi, okey, seseorang okey, ini kita cerita luar pada ni. Okey, manusia lemas, dia akan tenggelam dulu sebab ayak berat masuk dalam badan, tenggelam. Esok dia akan nak start timbul sebab dia dah bengkak, tahi dia terkeluar kepala, kepala kita ni dia akan ayak masuk, dia akan timbul kepala ni, timbul mata timbul, semualah. Dia dah mula bengkak. Okey, dia akan naik terapung. Jadi masa terapung tu, harap dia tak terapung bawah pokok kali bunting guys. Kalau dia terapung bawah kali bunting akan bawa pergi sampai ke hilir dan tak jumpa. Itu yang takut. Tapi aku tanya geng-geng kawan-kawan kat belah Kelantan, geng-geng layar sana, selalunya dia akan naik di Batu Lima. Jadi dalam ni siapa yang kawan-kawan aku yang dalam ni, yang geng-geng bermancing dan layan dekat Kelantan, alert guys. Okay, sama-sama kita doa, sama-sama kita cari, semoga mangsa ni kita jumpa hidup. Okay. So bila hari ketiga, hari keempat, dia akan mula nak merebut. Dia akan terkeluar sikit. Kalau rambut ni, masa tu kita tarik, dia dah tarik rambut je, tak melekat dah. Semua nak tertanggai. Hari kelima, ke-6, ke-7, dia akan mendap turun ke bawah balik. Masa tu ialah udang, macam-macam lah, ikan semua makan lah. Dia mulalah nanti tangan naik ke tepi, macam tu lah. Dia akan berpecah sikit. Macam mana ikan
kalau kita letak dalam ayak, dia akan jadi medok kan. Macam tu lah. So okay, kita balik bab cerita ni. Lepas hari aku dah balik, okay, kami bawa dia balik kat KL lah kan. Okay, hari pertama dia sampai, okay, alhamdulillah dia dah mula makan. Dia keluar pergi kedai beli makanan ikan apa semua, okay. Tapi badan dia agak lemah. Dia macam berat badan. Mungkin trauma dengan apa yang terjadi. Hari ketiga, hari keempat, dia mula start mengacau guys. Mengacau. Jadi kami cuba, adik-beradik ada jugalah yang buat perubatan Islam, cuba scan daripada jauh, ada benda mengikut guys. Aku yakin benda kat sungai tu. Aku yakin dengan apa cerita yang daripada mula sampai habis kan. Jadi kami cuba bawa dia pergi di Sentul, jumpa seorang ustaz ni perubatan Islam. Katanya masa dia buat perubatan tu ada 5 ekor. 5 ekor JIN pun ada. Okay, tapi tak apa, kita cuba. Mereka daripada api, kita daripada tanah, InsyaAllah. Kita cuba. Okay, jadi dengar apa ustaz cakap 7 kali kena berjumpa dia untuk buat perubatan. Jadi masuk kat rumah tu meracau guys, meracau macam-macam. Dia cakap tu, cakap ni, dia nak datang ambil aku lah, apa semua. Ada yang kawan daripada abang ipar aku juga tengok, cakapnya benda tu nak dua-dua, dia nak simpan dua-dua. Tapi dia dapat seorang lah. Jadi tak puas hati lah tu. Jadi dia saran untuk mandi di di masjid yang ada ayak kolah. Ayak ambil semayang tu, ayak yang ada kolah tu, yang bukan air pipe lah, yang tengah tu kan. Mandi pakai ayak tu dengan 5-7 biji. Tapi kita akan cuba kalau tak menjadi yang dekat pusat perubatan ni, kita akan cuba kat sana. Jadi sekarang ni semalam bila dah dibagi ayak ruqyah tu, alhamdulillah dia kembali tenang, dah tak meracau macam sebelum ni. Tapi kita akan buat rawatan susulan lah. Kena buat juga supaya benda tu tinggal. Bukan senang guys. Bukan senang kalau benda tu marah. Di masa yang dekat perubatan Islam tu, dia cerita dia cuba berkomunikasi dengan benda tu. Katanya semasa dia pemancing kat tepi tu, bawa kuat Palembang, tersangkut anak dia guys. Mata kain tu tersangkut anak dia. Okey, tak ada masalah. Mungkin dia jatuhkan buah berembang tu, tanda dia protes, so dia belah daripada situ. Tapi sebabkan mulut kita, kerana mulut badan binasa guys, mencabar mencis ni, tak puas hati, jadi dia tunjukkan kuasa dia guys. Sebenarnya benda ni takut juga kita. Kalau kita kena berani lah, kita jangan tunjuk kelemahan kita. Tapi bukannya maksud aku jangan tunjuk berani tu maksudnya kita maki dia, kita lawan dia. Kalau pingat manusia pun kita maki orang marah kita balik. Nak ni pasipah kan. Jadi janganlah kita tunjuk buat hak kan. Kita relax lah, kita beralah kan. Kita pergi tempat lain kan, balik lah kalau rasa tak sedap hati kan. Jadi itulah dengar cerita di sana. Pihak keluarga Abang Mat tu juga buat tak tahulah cara macam mana. Katanya kena tenggelamkan bantai supaya jadi ganti. Katanya dia nak benda tu simpan 7 hari sebab dia marah sangat. Aku pun tak tahu cara-cara macam mana, tapi aku harap dia selamat je. Dan kita tak mau lah benda-benda sebaliknya terjadi. Okay, jadi hari ni dah hari ke-10 masa ni aku buat video. Semuanya kembali normal. Okay, adik ipar aku pun dah start makan, dah start tidur, dah tak ada apa-apa gangguan lagi lah. Jadi alhamdulillah lah, aku pun rasa lega sikit lah. Kalau tidak pening kau fikir aku. Jadi
Jadi aku harap semua ni akan kembali tenang macam biasa. Dan orang kata cepatlah mangsa tu ditemui. Member lain geng-geng aku Pelabuh Hunter pun takut juga nak turun tu. Aku nak tekan kat sini, kalau nak turun lepas ni beli baju life jacket, okay? Dekat sini bukan nak cerita siapa terror berenang ke tak erti berenang ke. Kalau nak jadi, okay, boleh jadi. Tepi bot pun kita boleh lemah sebenarnya. Okay, so sediakan payung sebelum hujan guys. Okay, aku pun nak beli. Aku cakap aku sendiri pun nak beli. Tak berani. Apa-apa jadi kita tu belakang kita, anak, bini, mak kita, macam mana dia nak tanggung kehidupan. Apa bayangkan tengok. Susah guys. So renung-renungkanlah apa yang aku cakap ni. Okay. Jadi kesimpulannya, moral of the story lah, jaga mulut, jaga kelakuan. Okay. Jangan orang kata tunjuk terror. Jangan tunjuk terror sekali. Sungai bukan tempat hampa, darat pun bukan tempat hampa, dunia ni bukan milik hampa. Okay. Hampa tak terror sebenarnya. Hampa bernasib baik saja. Okay. Kita hidup ni luck. Okay. Kalau hampa berani, hampa tak demam, hampa tak ada masalah, hampa akan hidup sempoi kan. Jadi kalau maksud aku, hampa faham kan maksud aku. Jadi kita relax. Kita hidup ni orang kata jangan terlalu mendongak ke langit ni, kau terlupa rumput yang dipijak guys. Okay. Jadi kalau mana yang geng-geng aku ni, yang subscribe aku ni, semua kaki-kaki mengai semua. Okay, kalau nak turun, nak pergi memburu ke, nak pergi mengai ya, jangan lupa ayat-ayat sekurang-kurangnya 3 hul Al-Fatihah. Okay, ayat kursi ke kan. Kalau agak tak boleh baca, hati tak sedap, biarlah. Walaupun bot tu ada depan mata, gerak balik. Okay. Jangan pi juga kan, paksa diri. Okay. Alright. So sampai sini saja pertemuan kita kali ni. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Okay, so kita jumpa di next content. Assalamualaikum.